Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada kelas yang seterusnya. Hari ini kita akan sambung dengan kelas work activity 5 dengan tajuknya membuat parit saliran tanaman. Okey, untuk makluman, kelas hari ini merupakan kelas yang terakhir yang kita menggunakan Koku 1. Dan tajuk ini merupakan tajuk terakhirlah di bawah Koku 1, kompetensi unit 1 untuk operasi pengeluaran tanaman ini. Okey, untuk tajuk yang terakhir ini kita akan belajar tentang parit saliran. Kenapa, apa yang ada, jenis-jenis parit. Kemudian kita akan belajar bentuk dia, ukuran dia seperti. Kemudian last sekali fungsi parit ataupun tujuan parit ataupun kenapa pentingnya ada parit saliran di kawasan kebun kita. Okey. Jenis-jenis parit tanaman. Parit tanaman ni ada 4 jenis, dikategorikan sebagai 4 bahagian, dan keempat-empat tu di mana beradanya, kedudukannya di mana. Okey, parit yang pertama, parit besar. Parit besar ni dibina sebelum kita melakukan kerja-kerja kebun lain. Tujuan parit ini adalah untuk menurunkan paras air dalam tanah kita. Ini parit yang paling besar. Dia biasanya parit besar ni dia tidak berada di dalam kebun, tetapi berada di luar kawasan kebun. Biasanya tidak semestinya kedudukannya di sebelah kebun pun. Mungkin di jauh sedikit. Mungkin parit besar ni terdiri daripada anak-anak sungai. Anak-anak sungai semula jadi pun boleh dikategorikan parit besar. Dan kemungkinan juga parit besar ini dihasilkan oleh agensi-agensi tertentu. Agensi pertanian tertentu lah. Contohnya MADA, KADA. Dia bina parit ni untuk membantu petani-petani. Sebab tu dia dipanggil parit besar. Mana parit besar ni dikongsi bersama dengan orang lain. Okey. Parit yang kedua, parit utama. Okey, parit utama ni bertujuan untuk mengeluarkan air dari ladang ke parit besar. Okey, parit utama ni yang berada dekat dengan tapak kebun kita. Parit utama ni kita yang buat. Kita yang buat. Maknanya kalau petak kebun kita tu sebelah tepi betul-betul hujung sempadan petak kebun kita itu adalah parit utama yang kita bina. Dan parit utama ni saluran dia akan menghala ke parit besar. Kalau parit besar tadi tidak semestinya kita yang bina. Itu beza je parit besar dengan parit utama. Okey, seterusnya parit pengumpul. Parit pengumpul ni akan membawa air berlebihan dari blok tanaman ke parit utama. Maksudnya di sini, parit pengumpul ni dia berada di dalam, betul-betul di dalam kawasan tanaman kita. Air yang melalui parit pengumpul ni akan pergi ke parit
utama tadi. Kemudian air dalam parit utama akan bergerak ke parit besar. Itu susunan dia. Okey, seterusnya parit ladang. Okey. Parit ladang ini adalah parit yang akan membawa air dari blok ke parit pengumpul. Okey. Parit ladang ni maksudnya, tak kisahlah, di sini kita guna istilah ladang lah. Kalau kita buat kebun kecil, parit kebun lah maksudnya. Parit yang ada di celah-celah batas. Kita buat nak buat kebun tadi, kebun sayur ke apa ke, kita buat batas, betul? Okey. Celah-celah laluan batas tu, itu merupakan parit ladang ataupun parit kebun. Okey, air. Kemudian di tengah-tengah pembahagi batas kita tadi mempunyai parit pengumpul. Okey, air yang di celah-celah batas tadi akan pergi ke kawasan tengah, berkumpul kat situ. Okey, itu masuk parit pengumpul. Kemudian air dari parit pengumpul akan pergi melalui parit utama yang di tepi kebun kita tadi dan akan mengalir ke parit besar. Itu sistem parit. Okey, ini contoh lakaran parit, kawasan parit lah. Di mana kedudukan parit besar, parit utama, parit pengumpul dan parit kebun. Okey. Okey, ini contoh kawasan kebun kita. Yang hitam ni adalah parit. Yang kuning ni adalah contoh batas tanaman kita lah. Okey, kita tengok. Parit besar kedudukannya di luar kawasan kebun. Kan jauh kan sikit kan. Okey, kemudian parit utama di sebelah kawasan kebun. Kemudian parit pengumpul. Yang warna hitam ni adalah parit pengumpul. Dia nak kumpul air semua, kemudian akan selalu keluar. Okey, parit kebun. Okey, kita tengok parit kebun dulu. Parit kebun ni adalah parit yang berada di dalam kawasan kebun. Ni. Biasa parit kebun ni dia tak besar saiznya. Ini parit kebun ni yang dah ada, yang di celah batas ni. Celah batas ini merupakan parit kebun. Macam inilah. Okey, air yang berada di celah batas ni kalau berlaku hujan, dia akan bergerak ke parit pengumpul sama ni macam ni. Dia akan bergerak ke sini. Dia akan bergerak ke sini. Air hujan turun kan. Okey, dia akan bergerak ke sini. Dia akan masuk ke parit pengumpul. Okey, kemudian air di kawasan di dalam parit pengumpul ni akan bergerak ke parit utama yang ada di sebelah kebun ni. Ni akan bergerak ke sini. Semua yang dalam ni akan keluar ke parit utama. Okey, kemudian air dari parit utama akan bergerak ke parit besar. Parit besar ni akan bergerak ke mana? Parit besar pula ni akan bergerak ke mana? Akan bergerak ke sungai. Sungai yang besar-besar tu kan. Sungai Melaka ke, Sungai Kelantan ke, Sungai Perak ke, Sungai Pahang itu. Dari parit besar ke sungai. Contoh sungai. Okey, ini contoh sungai lah. Okey, ini sungai. Sungai lagi besar kan? Okey, sungai lagi besar dia punya saiz. Okey, air daripada sungai besar tadi nak ke mana pula? Air daripada sungai besar akan bergerak ke laut. Laut Balak ke, Laut Tanjung Bidara ke, Selat Melaka. Di situlah air akan berakhir. Itulah contoh pergerakan air dari kebun ke parit-parit yang terdapat di sekitar kebun kita. Okey. Seterusnya. Okey, ini contoh. Ini contoh parit. Okey, ini boleh jadi parit. Ini juga boleh jadi parit utama
Okey, ataupun boleh jadi parit besar. Tengok kawasan kebun kita macam mana. Ini juga, kedua-dua ni boleh juga jadi parit utama sahaja. Kemungkinan parit besar terdiri daripada anak-anak sungai, dia jauh sikit. Tapi dia buat, tapi petani buat saluran ke sana. Kemungkinan lah. Tapi kita kena tengok lah macam mana keadaan kebun kita tadi. Okey, ini contoh binaan contoh binaan dan ukuran parit. Tapi apa-apa pun bergantung pada keluasan tanah kita. Ini sebagai contoh bentuk parit macam ni. Kenapa mesti macam ni? Kenapa tidak mesti bulat? Sebenarnya boleh, sebenarnya tidak ada masalah. Tapi bila keadaan macam ni, keadaan dia bila air hujan turun, lagi senang untuk bertakung dan terus bergerak. Okey, buka dia lebar di atas lebih besar daripada lebar di bawah. 6 meter, 3 meter. Tinggi 4 meter. Kalau ini contoh parit besar, nak ke parit utama lagi kecil lah daripada parit besar. Kemudian parit pengumpul lagi kecil daripada parit utama. Kemudian parit ladang atau parit kebun lagi kecil daripada parit pengumpul. Dia macam tu. Antara empat tu yang paling besar adalah parit besar. Cara membuat parit. Slide seterusnya adalah cara membuat parit. Okey, yang pertama, membuat pancang dari hulu ke hilir ataupun dari kawasan tinggi ke kawasan rendah. Okey, kenapa? Kita tanda dulu dari hulu ke hilir. Okey, kalau air sungai dia mengalir dari hulu ke hilir, maknanya hilir tu kawasan yang lebih rendah. Takkanlah air nak mengalir dari kawasan yang rendah naik mendaki ke kawasan yang lebih tinggi, betul? Tak logik tu. Maknanya dari kawasan tinggi ke kawasan rendah. Itu maksudnya. Sebab itulah kita kena ukur dari hulu ke hilir. Dari hilir ke hulu. Ukur tu maksudnya kawasan yang kita nak buat parit. Okey, manual nak membuat parit mesti ada cangkul ataupun skop. Okey, kita tahu cangkul merupakan alat yang kata klasik lah untuk pertanian. Mesti ada, wajib ada lah. Itu kalau nak guna manual. Kalau kawasan kebun kecil, tak ada masalah, guna manual je. Saya pun guna manual je. Okey, tapi kalau kawasan kebun yang besar, melibatkan bereka-eka, berpuluh-puluh ekar, manual tu sebagai tambahan je lah. Baik lagi guna mechanical, maksudnya guna bantuan mesin. Di sini saya menggunakan excavator. Barulah cepat kerja terjalankan dan hasil parit tu lagi puas hatilah. Okey, arah penggalian dari hilir ke hulu. Ini yang saya kata tadi. Kenapa kan? Dari hilir ke hulu. Kenapa tak dari hulu ke hilir? Okey, air mengalir dari hilir ke hulu. Kalau kita gali dari hulu dahulu, tempat yang paling rendah dulu, habis tu tempat yang paling tinggi, macam mana? Berapa dalam kita nak ni? Berapa dalam kita nak gali? Maknanya kita gali dulu dari hilir, kita bawa tengok, kita tarik, kita tengok keadaan parit kita tu yang terhasil tu mesti berkeadaan air boleh bergerak turun. Barulah bila berlaku hujan, air dapat mengalir, dia tidak bertakung, tidak tersekat kat situ. Kalau kita gali dari hulu dahulu, bila dalam sangat, air ke atas sana tak boleh nak turun. Tak boleh nak turun. Dan akan membuatkan penggalian tu lagi rumit.
Okey, kemudian tanah galian dibuang ke kiri dan ke kanan. Okey, tanah tadi secara langsung menjadi benteng lah pada parit kita. Okey, ini adalah contoh proses penggalian parit menggunakan excavator. Cantik kan? Menggunakan excavator. Ni dia punya mata khas lah ni. Tengok, bila dia gali, dia dah membentuk macam parit konkrit. Ini kalau nak tambah konkrit, sapu je sini. Itu je. Contoh excavator. Ini pembuat parit ni. Ini parit utama. Ini parit utama. Dia bersebelahan dengan kebun. Ini mungkin jadi parit besar. Sebab dia silent lagi besar dan dia mungkin jauh sikit daripada tu. Parit ini, air dalam ni akan mengalir ke sini. Ini tak kaki ni. Okey. Kenapa pentingnya parit ni ataupun apa fungsi parit ni? Ini yang pelajar mesti ingat. Yang pertama tadi jenis parit. Yang kedua apa fungsinya? Ini yang paling saya supaya pelajar tekankan dan ingat. Bila orang tanya apa fungsi parit, kenapa kau buat parit? Kalau menanam tak buat parit tak boleh ke? Inilah fungsi dia. Yang pertama adalah untuk menyalur keluar lebihan air dari kawasan tanaman. Okey, kalau kita tak keluarkan air ni, apa yang akan jadi pada tanaman kita? Boleh mati lemas. Itu maksudnya. Yang pertama, untuk menyalur air keluar yang lebih banyak kan. Okey, yang kedua, menjaga kawasan tanaman tidak tergenang atau banjir ketika musim hujan. Ini yang kedua. Musim hujan kan. Air bertakung. Tambah-tambah kita buat kebun kawasan tanah rendah. Kalau air bertakung tak boleh bergerak. Jadilah. Secara automatik tanaman kita boleh lemas. Kalau dah lemas mati. Yang ketiga, memungkinkan menahan atau menyimpan air pada musim kemarau. Tengok. Musim hujan pun ada kepentingan, musim kemarau pun ada kepentingan parit ini. Bila musim kemarau, kita boleh alirkan air luar yang kita pump masuk ke kebun kita melalui parit yang kita bina. Itu maksudnya. Bila ada parit, air akan bergerak dengan lebih tersusun masuk ke celah-celah kita punya batas. Mengikut kehendak kita lah berapa banyak kita nak pakai air tu. Kita tutup sekejap parit tu. Itu maksudnya. Okey. Okey, seterusnya itu saja daripada saya untuk pembelajaran tajuk yang terakhir yang berkaitan dengan parit untuk Koku 1. Okey, saya harap pelajar sudah faham tentang tajuk-tajuk yang kita belajar di bawah Koku 1 ini. Di mana kita ada 5 kesemuanya work activity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.